وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat yang kita akan masuk pada malam ini berkaitan dengan larangan kita berkahwin dengan orang musyrik. Sebelum daripada ini kita telah melihat beberapa ayat pada ayat yang sebelum ini berkaitan dengan kepentingan kita ini menjaga harta anak yatim. Jadi dari sudut menggauli bagi mereka yang nak menjaga dengan baik anak-anak yatim ini, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahui. Dan bagi mereka juga, bagi mereka yang cuba untuk mengambil kesempatan dengan cara yang tidak baik pun, sesungguhnya Allah SWT mengetahui perkara yang hendak mereka lakukan. Di sana ada kewajipan bagi kita dalam mengurus anak yatim mestilah diurus dengan baik dan teratur. Sebelum daripada itu, ayat Al-Quran juga berkisah berkaitan dengan pengharaman arak dan juga judi. Pengharaman arak dan juga judi, yang mana kita ketahui bahawa arak dan judi ini merupakan salah satu benda yang menjadi larangan di dalam Islam, benda yang tidak boleh kita lakukan, kerana di sana ada mudarat-mudarat yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran.
Kemudian Allah SWT mengajak kepada kita untuk bersedekah, anjuran kepada bersedekah, mengeluarkan harta daripada lebihan harta yang kita ada. Itu di antara intipati ayat-ayat yang kita bincangkan sebelum daripada ini. Kemudian apabila kita masuk kepada ayat yang ke-271, ayat ini masuk kepada tentang kisah bagaimana Allah SWT menceritakan tentang larangan kita ini, pengharaman kaum muslimin untuk bernikah dengan wanita-wanita musyrik ataupun penyembah berhala. Dari sudut yang pertama sekali kita lihat pada terjemahan, Allah SWT berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu bernikah dengan wanita-wanita musyrik sebelum mereka itu beriman. Ini larangan. Dilarang bagi orang muslimin untuk bernikah dengan perempuan musyrik selagi mana mereka ini tidak beriman. Dalam tafsir, Ibn Katsir menyebutkan bahawa yang dimaksudkan, jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum, dia termasuk kepada semua wanita, baik sama ada daripada kalangan wanita ahlul kitab, penyembah berhala dan juga penyembah berhala. Tetapi dalam ayat yang lain Allah SWT mengkhususkan wanita ahlul kitab ini, maka dibenarkan bagi lelaki muslim mukmin berkahwin dengan wanita ahlul kitab, sebagaimana dalam ayat surah Al-Maidah ayat ke-5, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan bernikah wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar mas kahwin kepada mereka dengan maksud untuk bernikah, tidak dengan maksud untuk berzina dan tidak pula dengan maksud untuk menjadikan gundik. Maka di sana ada kebenaran untuk lelaki muslim bernikah dengan wanita ahli kitab. Nanti kita tengok huraian dia tidaklah boleh terus je. Maka di sana tetap juga Sayyidina Umar contohnya tetap melarang bagi umat Islam berkahwin dengan ahli kitab. Ada para sahabat dia yang berkahwin, tapi bila Sayyidina Umar tahu, maka dia larang supaya tidak menjadi ikutan. Ahli kitab ni contoh macam ni lah, perempuan Kristian lah, tuan-tuan. Mudah faham ni. Tapi cuma masalahnya perempuan Kristian ni, mereka ini beriman dengan Tuhan tiga. Itu masalah dia. Kalau mereka beriman dengan Tuhan yang satu, itu tak ada masalah. Tapi dia beriman juga dengan mengakui juga Nabi Isa termasuk di antara anak Tuhan. Maka itu satu penyelewengan akidah yang sangat besar. Itu salah satu benda lah. Maka banyaklah supaya tidak timbul sebarang fitnah dan sebagainya. Kemudian kita lihat, seterusnya kita lihat pada ayat yang kita bacakan tadi, wala tankihul musyrikat hatta yu'min, dan janganlah kamu bernikah dengan wanita musyrik sebelum mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sesungguhnya wanita budak, wala amatun. Wala amah tu maksudnya hamba perempuan. Wala amatun mu'minah, hamba perempuan yang beriman, mukminah. Khairum min musyrikatin, lebih baik daripada perempuan musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan musyrik itu a'jabatkum mengkagumkan kamu. Walau a'jabatkum, mengkagumkan kamu. Perempuan musyrik contoh macam, ialah perempuan musyrik. Dari sudut tafsiran disebut antara walau a'jabatkum ni dimaksudkan antaranya li jamaliha wa limaliha, orang perempuan musyrik yang cantik dan berharta. Walaupun perempuan itu cantik, walaupun perempuan itu berharta, tetapi dia musyrik. Sesungguhnya orang perempuan hamba yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik yang berharta dan cantik. Maka ini adalah
turunnya ayat ini berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, satu kisah Abdullah bin Rawahah ni dia ada seorang perempuan hamba perempuan yang berkulit hitam. Amah ni biasa kalau wala amah tu, kalau bahasa sini kadang kita guna amah ni apa, pekerja tu kan, pekerja dekat rumah kan, amah kan. Amah tu hamba tuan-tuan, amah tu hamba. Seeloknya kita panggil dia orang pembantu lah, pembantu rumah. Kita panggil dia amah, ada macam hamba kita pula. Wala amatun mu'minah. Kemudian dalam kisah ni Abdullah bin Rawahah ni dia ada seorang budak wanita berkulit hitam. Satu hari adalah berlaku isu sikit entah budak wanita tadi dia buat apa sehingga menyebabkan Abdullah bin Rawahah ni dia marah. Bila dia marah sampai dia tampar budak perempuan amah tadi, kulit hitam. Kulit hitam ni biasa daripada Ethiopia, daripada belah-belah Afrika. Kan nampak gigi je putih dengan mata kan. Kalau lalu di tempat gelap tak nampak mata dengan gigi je. Kalau tutup tak nampak langsung. Gelap sungguh memang gelap sungguh. Bukan nak ini, tak itulah Allah Taala jadikan ciptaan dia. Afrika ni dunia kulitnya hitam sungguh. Jadi kelebihan dia itu sendirilah hitam itu menawan insya-Allah. Jadi satu ketika Abdullah bin Rawahah, Abdullah ni dia marah pada budak wanita tadi, lalu dia tampar budak tadi. Bila dia tampar, lepas dia tampar betul dia rasa bersalah. Dia rasa takut, dia rasa bersalah sebab tampar. Kerana Nabi sebut tak boleh kalau kita nak tampar, nak pukul, jangan sampai kita pukul pada bahagian muka. Ni dia tampar kena bahagian muka. Dia rasa bersalah lah. Maka kemudian dia pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dan dia ceritakan tentang peristiwa tadi. Dia menampar budak wanita tadi. Maka Nabi SAW bertanya, budak ni orangnya macam mana? Maka Abdullah bin Rawahah bercakap, budak ni orangnya berpuasa, solat, berwuduk dengan sebaiknya dan mengucap syahadah tidak ada Tuhan yang berhak selain Allah dan mengaku engkau adalah Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Abdullah, maka sesungguhnya wanita tadi itu adalah seorang mukminah, walaupun dia seorang hamba, seorang mukminah. Maka Abdullah bin Rawahah ni pun dia berkata, bila Nabi sebut macam tu, maka Abdullah bin Rawahah bercakap, demi Allah yang mengutuskanmu dengan hak, maka aku akan merdekakan wanita tadi dan aku akan bernikah dengannya. Sampai itu sekali. Dia timbul rasa bersalah, timbul rasa bila Nabi sebut macam tu. Terus dia kata, dia merdekakan perempuan tadi dan dia juga kata dia nak kahwin dengan perempuan tadi. Bila kita baca ni, kadang hari ni dia, tapi jadi isu dia tuan-tuan. Laki dia ada kuasa kat situ. Tapi hari ni habis. Kalau timbul isu kahwin tiba-tiba ni habis. Kahwin tiba-tiba habis kena kecam. Tapi tengok sahabat Nabi pun sama juga, dia kena kecam. Lepas daripada itu sahabat Nabi ni Abdullah bin Rawahah bila dia bernikah dengan perempuan tadi, maka orang Islam pada ketika itu di kalangan para sahabat kaum muslimin lah, ada yang mencela dia. Ada yang berkata, dah kenapa kau bernikah dengan budak kau sendiri? Macam itulah. Kan ramai lagi perempuan-perempuan lain yang bernikah dengan budak perempuan tu, kenapa? Macam tu. Orang duk kata. Yelah kan. Abdullah bin Rawahah bukannya jenis tak ada duit dan sebagainya. Kan ada lagi ramai lagi perempuan-perempuan yang lain yang cantik-cantik. Kenapa pilih budak tu, yang hitam tu? Macam tu lah. Kenapa tak ada perempuan lain ke? Macam tu. Padahal kebiasaannya mereka ingin menikah dengan orang-orang musyrikin dan menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrikin. Kerana apa? Menginginkan darjat di kalangan masyarakat. Berkahwin dengan orang musyrikin, maksudnya berkahwin dengan orang kenamaan, orang yang ada harta, orang yang ada cantik muka orang kata rambut perang ke apa, mata biru ke kan, kulit putih melepak, merah kemerahan kan, cantik macam tu kan. Tapi Allah Taala sebut dalam Quran, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum.
Maka turunlah ayat tersebut. Wala amatun mu'minah khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan perempuan budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu. Ini suatu teguran daripada Allah SWT agar kita ni pertama sekali asas Islam dalam perkahwinan ni, pertama sekali yang perlu dipandang ialah akidah. Akidah tu yang paling penting. Allah SWT mengajarkan kepada kita dalam perkahwinan, benda yang paling utama sekali ialah yang perlu kita jaga ialah agama. Sebab itu dalam hadis yang lain disebut, Nabi SAW sebut, tungkahul mar'ah li arba'. Kalau kita nak dikahwini perempuan itu disebabkan kerana 4 perkara. Kerana apa? 5 liha. Kerana hartanya. Wali hasabiha, kerana kedudukan dia. Wali jamaliha, kecantikan dia. Wali diniha, dan kerana agamanya. Fadhfar bidzatid din, maka kata Nabi SAW, maka pilihlah yang beragama, taribat yadak, nescaya kamu akan beruntung, kamu akan tenang hati memilih wanita yang beragama. Tapi kalau kita dapat rezeki, dapat 4-4, dapat perempuan cantik, dapat macam makcik depan saya lah, dapat cantik pun ada, puji sikit, semangat sikit. Cantik, apa lagi? Berharta, kedudukan, apa lagi? Semua apa tadi? Semua ada. Agama pun cantik, datang masjid semua. Maka taribat tiada, beruntunglah. Suaminya, masya-Allah. Kena puji kan? Kena puji, semangat sikit. Beruntunglah, suami pun beruntung juga. Yang beruntung taribat tiada ni beruntunglah. Tenang hati si suami, dapat isteri yang solehah. Sebab itu disebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, ad-dunya mata' wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu solehah. Dunia ini adalah kenikmatan, kata Nabi SAW. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah perempuan yang solehah. Isteri yang solehah lah. Isteri yang solehah. Jadi ini di antara asas dalam perkahwinan dalam Islam. Maka pertama sekali yang perlu dijaga ialah akidahnya. Akidahnya. Bukanlah kecantikannya yang perlu dilihat dahulu, bukanlah hartanya yang perlu dilihat dahulu, tetapi yang diwajibkan bagi kita bila kita nak kahwin, pertama sekali kita kena tengok dia ni beriman ke tidak. Kalau kita dah ada nak pilih menantu, menantu aku ni beriman ke tidak, kan? Kokoklah dapat anak kita belajar luar negara, tiba-tiba tahu nak kahwin, kan? Kahwin ni pula dengan siapa? Kristian, apa tak nama pelik-pelik kan, orang putih kan? Kan? Dah kita pun pening, kan? Jadi benda-benda tentu tu kita kena tengoklah. Jadi kalau yang paling penting ialah kita kena ajak dia pada berislam. Bagi dia beriman dahulu. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Maknanya janganlah kamu menikahkan lelaki-lelaki musyrik dengan orang wanita-wanita yang beriman. Itu juga tadi disebut tentang janganlah kamu menikahkan perempuan, disebut bahawa perempuan hamba itu lebih baik, yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Kemudian ayat seterusnya disebut, dan janganlah kamu menikahkan lelaki musyrik dengan sehinggalah mereka ini beriman. Dia tidak dibenarkan lelaki musyrik berkahwin dengan wanita-wanita beriman. Dia berbeza dengan lelaki mukmin dibolehkan, diharuskan berkahwin dengan wanita ahli kitab. Tetapi lelaki ahli kitab tidak boleh berkahwin dengan perempuan mukmin. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Tapi tetap juga benda tu benda yang terpencil lah. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan sesungguhnya budak yang mukmin itu, budak hamba yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Artinya seorang budak lelaki
hamba lelaki yang beriman, meskipun dia seorang yang berketurunan Habsyi, Ethiopia, orang Afrika, itu lebih baik daripada seorang lelaki musyrik meskipun dia merupakan seorang pemimpin yang mulia. Disebutkan dalam kisah ada sahabat Nabi namanya Abi Mirsad Al-Ghanawi. Abi Mirsad Al-Ghanawi seorang perempuan, dia berkenan. Abi Mirsad Al-Ghanawi ini sahabat Nabi. Ada seorang perempuan musyrik berkenan dengan dia. Berkenan. Namanya Anak. Seorang yang kafir tetapi dia banyak harta. Mungkin cantik sekali lah agaknya kan, perempuan. Maka perempuan tu kata mengajak dia berkahwin. Mengajak kepada Abi Mirsad ni supaya berkahwin. Maka Abi Mirsad pun menolak. Maka kata, celaka kau, dia kata. Abi Mirsad kata, dia perempuan tadi offer dia kahwin dengan dia ni. Aku ada harta, aku cantik, kahwinlah dengan aku. Dia offer pada Abi Mirsad. Maka Abi Mirsad kata, celaka kau. Maka sesungguhnya Islam menghalang kahwin dengan perempuan kafir, kata Abi Mirsad. Tapi nanti aku tanya dulu pada Nabi SAW, boleh ke tak boleh kalau kahwin? Maksudnya ada keinginan juga, tapi disebabkan iman, dia tanya Nabi. Rujuk Nabi dululah. Kalau boleh kahwin, kahwin lah kan. Tak boleh, tengok apa kata Nabi. Dia pun tanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW melarangnya. Janganlah kamu berkahwin, mengahwinkan diri kamu dengan orang perempuan musyrik. Muslim tolak. Tetapi kemudian Muslim berkata kepada Abu Talhah, kalau sekiranya kamu masuk Islam, Abu Talhah, kalau sekiranya kamu masuk Islam, maka aku akan berkahwin denganmu dan mahar mas kahwin aku ialah keislamanmu. Macam tu sekali. Nampak tak di situ? Dia siap offer lagi. Nak kahwin boleh, tapi dengan syarat kena masuk Islam. Maka aku redha Islam kamu itu sebagai mas kahwin. Kemudian Abu Talhah pun masuk Islam. Dan bila masuk Islam, dia jadi seorang yang antara sahabat yang sangat dermawan. Sehingga antara yang disebut, bila mana turunnya ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu sekali-kali tidak akan mencapai darjat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu sukai. Ayat awal surah, awal juzuk 4, kita tengok dalam Al-Quran. Bila mana turunnya ayat ini, Abu Talhah ni bila dia masuk Islam bila dia pada masuk Islam. Abu Talhah Al-Ansari ni bila dia dengar ayat ni, maka dia pun menginfakkan harta yang paling dia sayang. Apa dia harta yang paling dia sayang? Dia menginfakkan kebun dia. Kebun dia yang paling dia sayang, kebun yang cantik, ada sungai kat kebun tersebut, ada telaga. Dia menginfakkan harta dia yang paling dia sayang. Maka dengan sebab itu ayat kagum di atas pengorbanan ataupun usaha yang ditunjukkan oleh Abu Talhah Al-Ansari ini. Dia infakkan harta dia yang paling dia sayang. Maka kita boleh lihat dalam kisah ini, antaranya ialah diharuskan ataupun dibolehkan, tidak ada masalah bagi orang-orang yang kadang-kadang kita tengok baru masuk Islam, walaupun dia masuk Islam itu atas sebab dia nak berkahwin dengan perempuan ke, dia nak berkahwin dengan perempuan Islam ke ataupun lelaki Islam ke. Mungkin pada peringkat awal kadang-kadang kita tengok dia ni biasa-biasa je lah. Tapi sebenarnya berkatnya perkahwinan ni dalam Islam, bila mana seseorang itu beriman kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala datangkan keberkatan. Orang yang dahulunya mungkin dia tak dekat dengan Islam, akhirnya bila mana dia berkahwin, dia masuk Islam, insya-Allah Allah Ta'ala akan datangkan sikit demi sedikit keimanan dalam diri dia. Sebab itu kita hari ini kita perlu mengajak orang kepada masuk Islam. Mengajak orang kepada Islam. Tak kira dia masuk Islam atas sebab dia berkahwin dengan
berkahwin ke, ataupun dia masuk Islam disebabkan apa sahaja sekalipun. Hatta dulu orang masuk Islam sebab mungkin dulu dia pernah masuk Islam sebab bila mana Islam tu menguasai satu tempat, maka disebabkan mungkin disebab dia takut, maka dia masuk Islam. Tetapi lepas itu insya-Allah Allah Taala akan turunkan dalam hati mereka ni, bila mana mereka diajar sedikit demi sedikit tentang agama Islam, maka akan timbul rasa kasih dan sayang terhadap agama Islam itu sendiri dan akan menambahkan keimanan dia. Maka itu di antara bila mana seseorang itu berkahwin dengan niatnya itu semata-mata kerana untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Contoh yang lain juga kita lihat bagaimana niat yang baik ini Allah SWT tunjukkan sehingga kan seseorang itu masuk Islam. Tadi kita tengok contoh orang tu masuk Islam kerana nak berkahwin. Kan? Sebab dia nak berkahwin berpasal dengan Muslim, maka dia masuk Islam. Tak apa, tak ada masalah. Bukan kita, bila kita berdepan dengan situasi ni pada hari ni dengan orang, mungkin orang kampung ke, orang siapa ke, saudara mara ke, kita tengok, jangan kita pandang sini, kita bagi support lagi. Baru masuk Islam, mungkin kadang tudung pun tak pakai, sebagai kalau perempuan kan. Orang lelaki tu mungkin pakai pun seluar pendek ke apa ke, sembahyang pun sekejap sembahyang. Tak apa, kita kena bagi support. InsyaAllah lama kelamaan, dia kadang kita tak sangka orang macam ni akan jadi orang yang paling kuat menjaga Islam, menjaga agama Allah SWT. Contohnya kisah keislaman. Tuan-tuan tahu kisah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ni bapa saudara Nabi kan? Bapa saudara Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib, betul kan? Bapa saudara Nabi SAW. Kisah keislaman dia masuk Islam tu pada asalnya bila mana dia dengar anak saudara dia kena buli. Anak saudara dia siapa? Nabi Muhammad SAW. Bila mana dalam penyebaran dakwah Islam ni, bila mana dia dengar Nabi SAW kena buli. Dengan siapa? Abu Jahal. Kena buli, kena hina dan sebagainya. Bila dia dengar anak saudara dia sangat sayang pada Nabi Muhammad SAW, anak saudara dia tu. Bila dia dengar anak saudara dia kena buli, maka dia pergi cari Abu Jahal. Dia pergi cari Abu Jahal. Ni Hamzah ni belum masuk Islam lagi. Tapi dia marah bila tengok anak saudara dia kena buli. Dia cari Abu Jahal, cari kat Kaabah, maka dia tengok Abu Jahal tengah duduk lepak-lepak sama kan. Maka dia jumpa Abu Jahal, dituruh ambil anak panah tu, maka dia cocok kepala Abu Jahal. Cocok sampai dekat kepala. Engkau buat apa pada anak saudara aku? Sangat marah. Abu Jahal Hamzah sangat marah. Kemudian dalam marah-marah dia tu, engkau marah sebab Muhammad ajar Islam, Muhammad terangkan Islam. Hari ni aku beritahu aku masuk Islam. Engkau nak buat apa kat aku? Sampai gitu sekali. Hamzah masuk Islam, cerita dia macam tu. Dia masuk Islam sebab macam tu, sebab dia marah. Sebab dia marah, anak saudara dia kena buli. Itu Hamzah. Hebat. Tapi selepas itu bila dia masuk Islam, dia berubah total. Menjadi orang yang hebat. Antara disebut sebagai singa Allah SWT. Asadullah. Itu di antara kisah kita tengok bagaimana contoh-contoh keislaman seseorang itu. Macam kita ni mungkin kita tak rasa sangat sebab kita ni lahir-lahir dah Islam. Tapi orang yang bermula dengan Islam yang macam tu, dulunya tidak beriman, kemudian beriman, dia punya keislaman dia lebih luar biasa sekali. Wala 'abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Artinya budak lelaki yang beriman meskipun dia seorang budak berketurunan Habsyi, orang kulit hitam, tetapi walaupun asalkan dia beriman, maka sesungguhnya dia lebih baik daripada lelaki musyrik. Walaupun lelaki musyrik tadi orangnya lebih handsome, lebih tegap, lebih hebat, nampak mantap, bawa kita Ferrari, kan? Wangi, putih, apa lagi? Rambut ni trim semua, smart, handsome kan? Tetapi dia kafir. Maka dia tidak baik berbanding dengan budak lelaki yang kita tengok
hitam, tetapi dia beriman. Kasut pun selipar Jepun, berabuk kan. Tetapi tengok dia orangnya beriman. Maka dia ni lebih baik berbanding lelaki yang musyrik tadi. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Sesungguhnya mereka itu ulaika yad'una ila an-nar. Mereka itu mengajak kepada neraka. Jadi kat sini kita boleh faham bahawa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita berkahwin dengan orang kafir. Kenapa? Sebab apa? Sebab orang kafir ini bila kita berkahwin dengan mereka, dia akan mengajak kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Berbeza dengan Islam. Maka Islam ini dia mengajak kepada mentauhidkan Allah SWT. Malah Islam itu sendiri sebuah cara hidup. Kita boleh lihat bagaimana hari ini institusi perkahwinan dalam Islam sangat teratur. Tetap semua ada benda. Semua benda disusun, ada hukum dia. Kan? Orang yang nak berkahwin macam mana, itu dari satu sudut lah, sudut perkahwinan. Orang yang nak berkahwin macam mana. Orang yang nak bercerai, hatta bercerai pun disusun macam mana. Ada kaedah-kaedahnya. Kan? Orang yang ditinggalkan suami macam mana, kena buat apa. Apa hak-hak yang perlu dijaga dan sebagainya, tanggungjawab apa. Maksudnya dalam Islam, perkahwinan bukan semata-mata hanya dari sudut hawa nafsu. Hawa nafsu ia juga, tetapi bukan semata-mata itu. Tetapi di sana ada tanggungjawab. Berbeza dengan bukan Islam, orang kafir. Orang kafir perkahwinan hari ini kalau kita lihat, kita payah nak tengok dia berkahwin kan. Kadang-kadang kita tengok, dah kahwin belum? Belum. Tetapi dia dah duduk dengan perempuan tu, dah duduk bertahun-tahun dah. 5-6 tahun dah. Dah ada anak pun ada. Ini budaya dia berbeza sangat. Duduk dah ada anak. Anak sampai 2-3 orang. Tapi tak kahwin lagi. Itu budaya dia. Budaya orang kafir. Dan kita lihat bagaimana institusi perkahwinan dia sangat rapuh lah. Kenapa dia tak nak kahwin? Sebab dia takut tak ada persefahaman. Sesungguhnya kesefahaman ini dia hanya boleh dapat selepas kahwin. Sebab kahwin boleh dapat persefahaman. Saya nak cakap lebih-lebih depan saya lebih lama kahwin kan. Semua orang lama. Jadi persefahaman tu dia hanya akan datang bila mana selepas berkahwin. Tetapi berbeza dengan orang bukan Islam, orang kafir dan sebagainya, mereka ni kehidupan mereka sangat jauh dengan sistem perkahwinan yang sebenarnya. Dah duduk sampai 2-3 tahun, dah ada anak seorang 2 orang, baru nak propose. Baru nak propose. Cari buat surprise kan. Gitu. Tapi anak dah ada 2 orang dah. Baru nak kahwin. Lepas tu tak serasi, cerai. Tapi itulah masalahnya. Sebab itu kita tengok, mungkin kita dalam agama kita, ataupun kat Malaysia contohnya, kita boleh nampak statistik perkahwinan, statistik penceraian. Mungkin statistik penceraian tinggi sebagainya. Mungkin kita tak dengar.